dia report atas IC kau. Maksudnya ada misreporting daripada telco ke Citos. So kat situ salah. So benda tu kita boleh nampak bila kita nak apply loan atau macam mana aku dapat tahu pasal tu? Tak. Itu biasanya bank takkan bagi tahu kau. Yes. Dia takkan bagi tahu. Dia macam my reject je. Kalau aku pun aku reject je kan macam tu. Okay. Dia unless customer tu tanya. So kat sini step dia kalau kita pernah apply loan reject, kita ada hak juga untuk tanya. Bila saya tahu sebab apa loan saya kena reject, nanti dia bagi tahulah. Okay. Tapi langkah sebaiknya sebelum kita apply loan, kita beli sendiri kita punya report. So kita check sendiri apa semua. Kalau clear okey lah, kalau tak clear kita kena find out sendiri macam mana. Sama ada kita call telco, kita call Citos, kita kena selesaikan sendiri. So bila benda tu boleh diselesaikan je. Contoh aku dulu ada Celcom kan dalam 200 lebih je. Lepas tu pergi Celcom, okay, aku bayar, nanti dalam 24 jam hilanglah rekod tu. Tapi ada certain part juga Citos tak tarik nama tu. So kita kena call ataupun email Citos, kata saya dah bayar, saya sertakan resit-resit ni, saya minta tarik balik nama blacklist saya dalam ni. So nanti diorang tarik lah. So kat situ lepas sebulan macam tu, kita punya skor akan revise balik. Sebab benda tu ada skor tau. Kalau kau ada default, kalau kita ada macam benda yang tak bayar dengan ni, kita punya skor jadi rendah lah. Ada weak, ada good, ada strong macam tu. So daripada situ, bank tengok lah kita punya karakter weak ke, good ke. Kan? So kalau karakter kita tak okey, maksud kita dapat skor rendah, possibility loan kita tak lulus tinggi lah. Macam tu. So itu pasal Citos lah. Kalau pasal Secris ni, cara baca dia, kalau korang nak beli, korang nanti pergi dekat website Bank Negara ni, dapatkan secara free je. Tapi Bank Negara punya Secris record ni dia tak ada skor tau. Dia macam bukan Experian punya. Experian ni ada skor. Yang ada skor ni biasanya bank yang beli. Sebab bank daripada skor tu diorang come out dengan dia punya loan punya assessment kita panggil. So untuk Secris record macam mana nak baca dia, yang macam aku cakap tadi, dia berkaitan dengan loan kita dengan bank. So loan dengan bank ni contoh kalau kita tak bayar, kita lambat, contoh due date kereta aku 30 hari bulan. Kalau aku bayar 1 hari bulan, naik dekat Secris tu aku lambat sebulan. So benda ni sebenarnya efek dekat kita punya scoring masa kita nak apply loan nanti. Kalau kita tak bayar 2 bulan, dia naik 2. Kalau kita lambat 2 bulan, naik 2. Kalau lambat 3 bulan dan seterusnya naiklah 3, 4 macam tu. So daripada situ, bank akan dapat skor untuk menilai kita sama ada kita ni layak tak untuk loan atau tak layak. Kalau mostly yang paling banyak masalah dekat Secris, dekat budak-budak muda ni ialah loan PTPTN. Loan PTPTN sangat ganggu skor Secris budak-budak muda sekarang. Sebab diorang report kita tak bayar sampai berpuluh-puluh bulan tau. Tapi kebanyakan memang orang tak bayar loan PTPTN pun. Ini ganggu Citos ke Secris? Secris. Okey. So PTPTN dia terlibat dengan Secris. Dia macam garang sikit. Dia tak terlibat dengan Citos. Sebab Secris ni sebenarnya benda paling utama yang bank tengok, Secris. So PTPTN loan ni sama ada kalau contoh kan, dia apply dekat aku tengok okey ada PTPTN loan tak bayar. Biasanya kalau bank tu malas nak nego ke apa, dia reject je. Kalau certain banker ni, certain bank pun dia ada polisi dia. Contoh kalau PTPTN loan, dia minta orang tu reschedule dulu ataupun dapatkan surat daripada PTPTN yang mengatakan loan PTPTN dia dah dibayar ataupun dah dapat jadual baru untuk membayar PTPTN. Macam tu. Aku tak faham yang tadi kau cakap yang apa, PTPTN punya rekod sampai berpuluh bulan tak bayar. Itu macam mana tu? Boleh terangkan lagi tak? Itu aku tak sure. Kebanyakan loan PTPTN, aku tak adalah nak cakap kebanyakan, tak tahu salah ke tak salah cakap ni.
kebanyakan orang memang tak bayar loan PTPTN macam tu. Kebanyakan orang Ya. tak bayar loan PTPTN. Ha-ha. Selepas habis tadi ke? Betul. Selepas habis Sebab tadi sama diorang ada kerja, diorang tak bayar loan PTPTN. Betul. Oh, itu yang kau Itu nampak. kebanyakan. Itu yang kau nampak sebagai Ha. ex-banker lah. Betul. Baik. Itu yang aku nampak masalah utama dekat Malaysia. Loan PTPTN itu yang menyebabkan loan dia di reject. So tapi some bank dia punya guideline memang loose sikit lah. Maksudnya dia boleh co-op, dia boleh okey lagi dengan loan PTPTN ni sebab dia tahu kebanyakan orang memang loan PTPTN ni memang teruk lah. Macam tu. So sama ada dia, macam tadi aku cakap, sama ada dia minta orang tu pergi reschedule balik dekat PTPTN ataupun dapatkan surat daripada PTPTN yang mengatakan dia dah start bayar balik macam tu. So loan lain, kalau loan kereta, kalau nak tahu, biasa loan kereta ni max yang kita tak boleh bayar 2 bulan lah. Kalau 2 bulan ke atas bank dah start tarik. Itu polisi mana-mana bank dekat Malaysia pun. Baik. Kalau 2 bulan ke atas bank dah boleh start call and tarik. Kalau 3 bulan ke atas bank dah boleh buat start legal action. Tapi sebelum dia tarik tu dia akan call dulu. Betul, dia akan call dulu. Okey, yang tarik ni siapa? Sebab biasa kalau jadi isu tarik-tarik kereta ni gangster. Bank dia memang dah hire third party yang tukang tarik ni. So itu legal lah. Itu legal punya side lah. Memang dia hire third party yang tukang tarik ni. Memang ada dekat Malaysia, memang ada syarikat-syarikat penarik kereta. So bank hire dia orang pergi tarik. Dan kebanyakan memang dia orang gangster-gangster sebab nak tarik kereta kan. Baik. Itu daripada segi polisi lah. Kalau dekat loan kereta, kalau 2 bulan ke atas tak payah dia tarik dan 3 bulan ke atas dia start kepada legal action. Baik. Untuk loan rumah pula dia boleh up to 3 bulan. 3 bulan kita tak bayar, dia baru start ugut kita lah, macam bila boleh bayar minimum 2 bulan tak, ataupun kita boleh kenakan legal action. Dan yalah, sebab start PKP baru-baru ni kan ramai orang kena buang kerja kan. Yes. Dan memang sangat memang ramai sangat yang kena legal action. Memang banyak sangat rumah-rumah yang dilelong sebenarnya. Baik. So itulah keburukan PKP, bila orang kena buang kerja, orang tak dapat bayar loan, bank kenakan legal action dan bank lelong dia punya rumah. So kalau bank dapat jual dengan rumah lelongan tu dengan harga yang rendah, balance tu kita kena bayar. Orang yang kena bayar. Baik. So itu daripada segi siklis lah kan. So apa yang lain-lain macam bank akan tengok lah. Itu pertama tadi report, yang kedua yang bank akan tengok ialah gaji kita. Gaji dengan kita punya bank statement lah. Bank statement tu maksudnya gaji tu betul tak masuk bank kan. Memang kebanyakan ada je beberapa yang fake bank statement yang diorang buat sendiri ataupun diorang edit ke. Actually bank dapat detect, ada certain part pun bank tak dapat detect juga. So dia bank check sama ada gaji tu masuk tak masuk. Bank check juga KWSP kita betul tak KWSP kita dimasukkan ataupun ditolak. So itu kriteria kedua lah, daripada segi kebolehan kita, ukuran pada kebolehan kita untuk membayar. So daripada gaji kita tu biasa dekat KL dengan Selangor, ni biasanya sebab aku dah kerja dalam 3-4 bank dekat KL Selangor ni, biasanya ditolak daripada gaji kita tu, dia tolak 1,000 ke 1,500. Kalau kita duduk Melaka contohnya ataupun Kedah, dia mungkin dia tolak komitmen kita dalam 800 ke 1,000. Maksud aku tolak dekat sini, contoh bank nak kira kebolehan kita membayar, contoh gaji kita 2,500 kan. So bank tolak 1,000 siap-siap untuk orang yang duduk KL ataupun 1,500. So tinggallah dalam 1,000 kan. So 1,000 tu kalau kau tak ada komitmen lain, maksudnya installment kereta kau 400, kau ada lebihan lagi lah dalam 600. Maksudnya possibility loan kau nak lulus tu ada lah. Sebab daripada segi bila dia kira balik dah tolak komitmen kau duduk kat KL dan tolak kau komitmen lain, okey tak? Dan tolak balik kau installment loan tu, okey tak untuk luluskan loan macam tu. So tempat ni memainkan peranan juga. Kalau kau duduk kat Kedah,
Dia tolak rendah sikit lah sebab dia kira kos hidup dekat Kedah tu rendah daripada kos hidup dekat KL ataupun Selangor. So daripada gaji kau 3,000, dia tolak kos hidup kau dekat Kedah 800 dan balance tu barulah dia kira cukup tak balance tu untuk kita ni bayar loan. Kalau cukup okey lah, kalau tak cukup maksudnya loan tu reject lah. Tak cukup ni macam mana? Tak cukup ni macam bila dah tolak kos hidup, lepas tu dia tolak lagi kalau macam contoh kalau kita ada loan dekat loan lain ke apa semua, dia tolak sekali. Dia tolak komitmen kita dan find out last amount tu baru dia tolak komitmen loan yang nak masuk ni, loan baru ni. So kalau contoh kita beli kereta Saga, contoh bulanan dia 400.5 kan. So 400.5, lepas tu kita ada another loan rumah. Loan rumah pula 800. So dia tolak lah 2,000, dia tolak 800 rumah. Lepas tu dia tolak kos hidup kau 1,500. Lepas tu baki tu cukup tak? Boleh support tak another installment ni? So kalau boleh support okey, tak boleh support tak boleh lah, dia reject lah. So itu daripada segi kebolehan kita nak membayar, dia ukur pada situ daripada gaji kita. So tadi yang pasal kebolehan niat kita nak bayar, dia ukur pada scoring dan karakter kita. Kalau karakter kita okey, kita bayar setiap bulan cantik dekat. So dalam security report kita pun cantik lah, scoring pun kita kuat, strong kan. So daripada situ dia tak possibility untuk kita loan lulus tinggi tu tinggilah. So penting kat sini pertama jaga scoring dekat security kan. Maksudnya kita bayar ikut due date apa yang ditetapkan oleh bank. Okay, some due date kita macam memang lari daripada gaji kita. Contoh gaji kita 25 bulan. Tapi due date kita nak bayar loan tu 15 hari bulan. Kat sini ada satu cara lah, sama ada dua cara. Sama ada pertama kita kena bayar extra 1 bulan supaya bulan tu kita on time lah sebab kita dah bayar extra kan. Kalau cara kedua kita kena call bank minta diorang adjust balik tarikh. Nego dengan bank, boleh tak jadikan due date tu 25 bulan. Sebab katalah 25 bulan baru gaji. Kadang some bank memang boleh nego, dia boleh tukar tarikh tu. Some bank kadang memang tak boleh. So kalau bank yang tak boleh tu tak ada choice lain lah, kita kena bayar extra lah. So 25 bulan, contoh 25 bulan gaji kita bayar untuk bulan 25 bulan ni kita bayar untuk bulan depan maksudnya. Sebab due date 15 hari bulanan macam tu. So itu dekat Sitos dengan Sikis punya ni lah skor. So kalau kita dah ada loan, dan kita dah jumpa bank, kita pun tahu kita ni late payer, kita ni seorang yang bayar lambat. Kita pernah tak bayar 2 bulan, kita tak pernah bayar 3 bulan. So macam mana kita nak betulkan balik rekod kita ni? So pertama kita contoh kita dah tahu kan, kita dah delay payment 3 bulan, so dah naik nombor 3 dekat dalam report security kita. So macam mana nak betulkan balik? Kita kena bayar on time selama setahun, baru rekod kita balik, baru rekod kita okey. So cara kedua, kita kena pay off, kita kena bayar semua loan tu supaya loan tu hilang daripada rekod kita. So dekat Malaysia ni dia punya rule lain sikit. Dia macam kalau kita bayar habis, dia punya loan dalam rekod security tu hilang. Macam ni boleh bagi contoh kredit card kan. Kalau kita lambat bayar kredit card sampai 3 bulan, kalau kita dah pay off terus kita potong kredit card, kita bayar semua hutang tu, kita potong kad tu, kita call bank untuk potong dan loan tu hilang lah. So rekod kita jadi cantik balik lah. Sebab dalam sekarang dekat Malaysia untuk history punya rekod dia tak ambil, dia tak ada. Sebab aku sekarang kerja kat Singapura kan. Kalau kat Singapura dia ada history lepas-lepas. So itu Singapura ada strict sikit lah. Dia ada history lepas-lepas. Kalau Malaysia tak ada. Kalau kita pay off dia hilang lah.
Kalau ataupun kalau kita tak mampu nak pay off, kita kena bayar secara ikut tarikh dia selama setahun untuk dapat rekod yang baik balik. So penting kat sini mulai sekarang, maybe aku boleh nasihat aku lah. Nasihat aku pertama, check balik sitos kita kan. Kalau ada telco punya rekod ke apa semua, masuk benda ni boleh beli je, belas-belas ringgit je report ni. So nanti dalam esok tu dia hantar report kita tengok. Kalau ada problem, kita pergilah selesaikan. Sebab kita nak kena cantikkan report kita. Supaya one day nanti kita nak apply loan senang. So kena start pada sekarang lah. So at least daripada sekarang kita dah boleh plan kan macam mana kita nak betulkan balik rekod kita. Adakah itu satu-satunya cara untuk loan kita di-approve dengan cepat? Cantikkan si Chris dengan si Tos. Itu saja ke caranya? Atau ada tricks lain? Itu cara yang pertama. Ada tricks lain. Tricks lain ni dengan kita bagi guarantor. Guarantor. Sama ada kita cari guarantor pula, guarantor pun sekarang bank check si Chris dengan si Tos guarantor. Kalau guarantor tak okey juga. So kalau guarantor pun mesti yang kuat lah. Yang si Chris score dia kuat, si Tos score dia kuat. Okey, katakanlah si Chris aku dengan si Tos aku tak cantik. Aku cari guarantor yang dua-dua cantik. So betul. Kebarangkalian aku dapat approval tu tinggi. Ada. Dia macam ada balik. Dia macam back to normal balik. Okey. Dia akan approve tapi dia tak akan approve 100% lah. Dia akan macam potong lagi sikit ke macam tu. Dia pun ada kiraan dia lah. Macam contoh kau apply 100,000. So kau tak lepas. Lepas tu kau datangkan dengan guarantor. Guarantor kau okey apa semua. Maybe dia boleh approve 50,000 je. Okey. So guarantor tu dia memberi comfort tapi tak memberi comfort yang banyak kepada bank. Tak secara penuh lah. Tak sempurna lah. Dia tak secara penuh. Kalau lain pun itu pasal loan kita sebagai individu lah. Loan company pula lain lah cerita dia. Kalau loan company datangkan guarantor pun boleh ataupun datangkan kita punya deposit, maksudnya kita letak deposit dalam bank tu. Maksudnya dalam FD diorang ke dalam fixed deposit diorang. So kat situ pun boleh beri loan kita lulus. Okey. So setakat ni tu aku cerita untuk individual punya loan. Setakat ni okey kan? Ada so far yang aku nampak adalah ke term aku kompleks sangat. Aku rasa okey. Semua boleh faham. Cuma dalam apa yang kau cakap dari start sampai sekarang, aku rasa concern orang adalah PTPTN tu. Sebab apa yang aku tweet dekat sini, PTPTN dapat banyak sambutan. So boleh tak kau bagi 5 minit penerangan macam mana nak cantikkan rekod PTPTN tu? Kenapa orang ada masalah ni? Sebab aku tak pernah buat pinjaman belajar. So aku tak berapa tahu. So kau sendiri ada buat PTPTN tak? Aku tak ada dah. Okey, tapi kau ambil example. Adalah macam cuba ambil example. Contoh okey, aku ambil abang aku lah dia ada PTPTN punya loan, pinjaman PTPTN. PTPTN ni tanpa kita sedar, contoh dia tanpa kita sedar dia dah report dekat bank negara yang kita ni tak bayar. Sebabnya contoh kan kita degree 3 tahun. Degree kita 4 tahun. Tapi kadang tahun ketiga si Chris ni dah pergi report dekat bank negara yang kita ni dah tak bayar tahun keempat tu. Padahal kita masih study. Waktu kita belajar dia dah report. Betul. Kenapa boleh ada benda macam ni? Kenapa boleh ada sistem macam ni? Itu PTPTN punya kekurangan lah. Okey. Lepas tu maksudnya kita sendiri sebagai student kita kena sasa monitor dengan PTPTN bila start payment kita. Kita sendiri dengan PTPTN kita kena ada connection. Maksudnya kita kena communicate dengan PTPTN ataupun contohlah kita extend belajar tapi PTPTN tak tahu kita extend belajar. Tapi PTPTN dah report kita dah tak bayar. Padahal payment bayaran dah start. Tapi PTPTN tak tahu yang kita ni sebenarnya extend lagi setahun. Macam tu.
So PTN pun tak dapat info daripada kita, diorang just ikut kiraan diorang. Dia pergi report kat bank negara yang kita ni dah start tak bayar. So daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bertahun dah 12 bulan. Sebab tu kebanyakan PTN punya rekod memang 12 bulan ke atas yang tak bayar. So itu pertama. Sebab PTN tak dapat communicate yang tak dapat info daripada kita dan PTN report ke sana. So apa cara dia? Kita kena bila kita tengah belajar ataupun ada audien dalam tengah belajar yang ada dalam PTN, kena sentiasa monitor dengan PTN. Bila start bayaran, berapa, macam tu. Yang kedua, memang kita tak bayar sebab tak semua lepas graduate terus dapat kerja. Tapi PTN lepas habis graduate, kita punya loan PTN ni dah start bayar. Tapi dalam masa sama kita belum dapat kerja. Kita masih menganggur lagi. Ada yang menganggur setahun, ada yang menganggur lebih setahun, ada yang menganggur 6 bulan ataupun menganggur 6 bulan dah start kerja, tak bayar juga sebab tak aware. So kita sendiri sebenarnya langkah yang paling betul kat sini, kita sendiri sebagai peminjam kita kena aware dengan loan PTN kita. Engkau sebagai ex-banker, engkau buat agak-agak lah. Dalam 100 student yang habis kerja, 100 student yang habis belajar, berapa orang yang ada masalah macam ni? Yang tak tahu dia punya secret record dalam 100 students? 80 lah aku rasa ataupun lebih. Ya, betul. Betul, serius. 80%. Ini data. Kejap. Kejap aku tweet Sampai masalah PTN ni terlalu biasa dekat bank. Faham tak? Masalah PTN terlalu biasa bagi bank. Untuk masalah untuk tak bayar. Untuk isu tiada pembayaran balik. Betul? Pinjaman pendidikan tersebut. Okey, ini jangkaan kau lah. Ini kau punya rekod kau. Bakir masih di situ ke? Bakir masih di situ ke? Hello, Bakir masih di situ ke? Kewangan graduan masih di situ ke? Ada. Boleh nak kongsi sikit boleh tak? Okey. Bakir, kau mungkin terputus. Aku tak dengar suara kau. Kita bagi ruang untuk kewangan kejap. Okey, untuk berkenaan PTPTN tu, basically kalau dululah aku peminjam PTPTN, basically PTPTN tu dia akan create record kau selepas 6 bulan kau habis belajar. Maksudnya kau kena start bayar bulan ke-7 waktu tu lah. Tapi sekarang based on budget punya pembentangan tahun bila, dia dah extend kepada 12 bulan. Maksudnya bulan ke-13 tu baru kita mula belajar, baru record kita ada. Bukan maksudnya lepas kita habis belajar, record baru start mula bayar. So record aku waktu tu start tahun 2015 basically. Dan yang berkenaan dengan yang kenapa Bakir tadi ada kata ramai lepas habis belajar tengok record dia dalam Sikris dan nampak ada PTPTN banyak tunggakan tu. Basically kalau diorang buat penangguhan diploma ke degree kan, diorang akan buat penangguhan. Basically penangguhan tu dia akan masuk dalam rekod Sikris. Dia cuma tak ada tindakan undang-undang saja waktu penangguhan tu. Tu ramai yang tak faham. Maksudnya bila diorang isi borang tu, diorang tak baca pun terms and condition waktu tu. Borang mana tu? Bila kita nak buat penangguhan bayaran PTPTN. Okey, Macam aku sambung master kan, degree ke master. Tapi aku tak buat penangguhan sebab aku dah aware yang kalau aku tangguh tu memang tak ada tindakan undang-undang, tapi sikris aku berjalan dan ujrah aku akan tetap berjalan walaupun penangguhan tu berjaya. So aku decided waktu tu aku akan bayar macam biasalah walaupun aku sambung belajar balik. Sebab aku tak nak ada kesan-kesan waktu aku dah kerja nanti. Sebab tu bila macam peminjam ni dia tak aware terms tu, padahal dalam PTPTN punya website dah stated lah. Peminjam tak aware. Okey, peminjam tak aware. Okey, kita kembali kepada Bakir. Okey, sorry putus tadi. Thanks,
Tadi aku dekat mana? Oh, dekat tadi lah. Cara kita nak avoid benda ni. Macam kawan gaduhan cakap lah. Kita sendiri sebagai peminjam memang kena aware. Kena communicate dengan PTPTN. Kalau kita sama belajar, kena communicate apa-apa pun kena communicate. Kalau kita tak mampu nak bayar lagi pun, kita boleh buat surat je dekat PTPTN kata sekian-sekian kita nak start bayar bila. Boleh je buat surat. Macam tu. Yang kedua, daripada segi bank pula, bila dia dah terlalu biasa dengan orang yang tak bayar PTPTN ni, bank hanya akan minta surat reschedule. Kalau kita dah jumpa bila bank kata boleh tak pergi PTPTN buat reschedule. So kita pergilah PTPTN, dah hantar balik surat tu dekat bank. So ada possibility untuk bank luluskan balik loan kita lah. Tapi certain bank memang dia strict, dia tengok PTPTN kita tak bayar. So dia orang akan reject je lah. Tapi kebanyakan bank mana yang strict ni? Kebanyakannya swasta punya bank lah, bukan government punya bank. Kalau macam government punya bank, okey lah. Macam Bank Muamalat ke, BSN ke, Bank Rakyat ke, dia akan minta reschedule. Maybank Ada soalan. Ada soalan. Adakah PTPTN sahaja yang diberi kesan? Adakah PTPTN saja yang dapat kesan si Chris ni? Loan education lain sama juga ke? Tak. Ya, PTPTN sahaja. Loan education lain dengan MARA tak ada. Kalau MARA tak ada, sebab aku pinjam MARA tak masuk dalam si Chris. MARA tak ada. Dan loan lain selain MARA pun tak ada. Dia PTPTN je. Baik. Teruskan. So itu sampai tu untuk individual punya loan lah. Sekarang ni aku nak cerita pasal business punya loan. Okey. Baik. Okey, sila terus. So untuk business punya loan, untuk business owner, bila contohlah maksudnya dia tengok situs kita dan company pun sebenarnya ada situs sendiri. Tapi kebanyakan kalau company baru tak ada lah situs, maksudnya tak ada record lah sebab tak pernah ada loan. Sebab jarang, tahu orang Malaysia ni dia jarang buat loan atas nama company. Yang so far yang aku proses loan lah, dia buat loan walaupun untuk company tapi dia guna atas nama dia sendiri. So benda tu sebenarnya kena ubah lah. So macam bila contohlah kita nak beli mesin kan, kita nak beli mesin, kita guna kita apply loan atas nama diri kita, padahal sebenarnya mesin tu untuk kegunaan company. Dia tak tahu, dia tak aware, maksudnya boleh je buat loan atas nama company, guna nama contoh Baki Enterprise. Baki Enterprise ni hantar dia punya bank statement pergi untuk buat loan. Tapi untuk loan company ni dia berbeza sikit. Dia tak boleh, untuk startup company memang kalau kau baru start hari ni buka akaun bank tak boleh lah. So kau kena ada at least 6 bulan punya bank statement. So dalam bank ni sekarang ni aku nak cerita trik macam mana kalau kita ada company, macam mana kita nak jaga bank statement kita supaya kita dapat loan kita lulus lah, supaya kita dapat buat loan. Pertama, untuk jaga bank statement ni, kita kena jaga baki setiap bulan kita. Contoh kan? Jaga baki setiap bulan. Jaga baki setiap bulan. Contoh biasa yang aku akan nasihat dekat startup ni kan. Dia kata okey, modal awal dia 5,000 kan. So bila modal awal 5,000, cuba sebaik mungkin bila dah dapat modal tu balik, maintain 5,000 tu dalam company, dalam akaun bank company. Maksudnya contoh aku hari ni aku buat bisnes baju dengan modal 5,000. So bila dah balik modal, janganlah kita macam guna balik modal tu kita bayar balik. Kalau kita loan dengan orang lain tu lain cerita lah. Kalau modal tu modal dari kita sendiri, kita try maintain this 5,000 dalam company. Ataupun maintain, kalau kita tak dapat maintain this amount ataupun apa-apa modal punya amount, kita try maintain sekurang-kurangnya 2,000. 1,500 ke atas lah. 1,500 tu macam dah sangat macam par level lah, macam dah nyawa-nyawa ikan. So sebenarnya 2,000 ke atas. Maksudnya apa-apa transaction kau, last kali kau kena pastikan hujung bulan dalam akaun bank kau ada 2,000. So kau konsisten selama 6 bulan. So kebanyakan company bila proses loan diorang tak maintain this amount menyebabkan loan company diorang di reject. Contohnya kadang tinggal RM20, kadang tinggal RM200. So bank tengok this ending balance,
macam mana kau nak bayar loan kalau ending balance kau bulan-bulan macam ni? Maksudnya karakter dekat company kau, karakter bisnes kau, setiap ujung bulan ni habis, macam tu bank baca. So Perhatikan ending balance okey. Perhatikan ending balance. Jaga sebaik mungkin, minimum 1,500 ke atas lah. So itu yang pertama, selama 6 bulan lah perhatikan ending balance. Jangan terlalu rendah apa semua, itu semua menyebabkan scoring kita rendah. Kalau tiba-tiba bulan 1, bulan 2 okey, bulan 3 tiba-tiba RM20 je balance. Susah lah, dia macam dah jadi macam dia ni kan tiba-tiba bisnes tiba-tiba RM20 susah, boleh dia bayar loan kita. Sebab bisnes dia macam turun naik kan. Kita nak bisnes kita ni nampak stable. Nampak stable. Itu yang pertama lah, pasal balance. Yang kedua, macam mana kita nak jaga kita punya company bank account ni. Yang kedua ialah apa-apa transaction daripada customer ataupun contoh orang bayar cash kat kita, kan, kita pergi try, kalau by cash basis kita kena pergi CDM kan lah. Pergi maksudnya back in duit tu guna CDM. So dalam record bank tu sebagai CDM lah. Maksudnya bank in by CDM. So maksud tu benda tu okey lah. Kebaikan business owner dekat luar yang aku nampak lah trend dia transfer daripada company dia sendiri. So bila dia transfer daripada akaun personal dia sendiri. Itu yang menyebabkan bank akan tolak juga sebenarnya. Sebab sorry Bakir, tak faham. Kau cuba ambil satu contoh bisnes yang kau nampak buat masalah ni. Okey, aku bagi bisnes makanan kan, jual stall tepi jalan. Jual makanan goreng pisang tepi jalan, tapi dia ada good bank, dia ada bank statement semua kan. So hari ni punya sale RM100. Sepatutnya dia kena pergi bank dan bank in that RM100 guna cash deposit machine. Tapi dia ni tak buat macam tu. Dia ambil RM100 tu sebagai dia punya duit dan daripada bank account dia transfer ke bank company. Maksudnya faham? Faham. Okey. So daripada transaksi dari pelanggan seharusnya pakai CDM. Betul. CDM machine tu. Betul. Jangan masuk personal account, pindahkan ke company. Betul. Baik. Sebabnya bank akan kira itu sebagai macam fund from director, bukan duit daripada customer pun. Bukan duit daripada business pun. So benda tu akan menolak kita punya balance lah, atau menolak kita punya score. So ni ramai tak tahulah. So kalau kita susah sangat untuk buat daily punya transaction, kalau cash basis punya ni, kita buat weekly. So seminggu ni kita masukkan duit, minggu depan masukkan duit lagi, macam tu. So kena jaga this transaction. So lagi satu, itu antara masalah kedua yang aku nampak bila proses loan ni, kita pun, banker pun akan tengok juga daripada siapa duit tu masuk. Kadang ada certain business ni, banyak kali aku nampak lah, dia suruh abang dia transfer ke, tapi bank nampak transfer tu, contohnya aku Bakir bin Rozali. So adik aku yang masukkan ni, Iqbal bin Rozali. So maksudnya bank dah dapat track, itu sebenarnya adik kau yang masukkan duit. Faham tak? Bukan bisnes. So bank kantoi lah. So sampai setara tu bank tengok. Dia punya transaction details tu bank tengok, aku tengok transaction details lah. Bila, berapa. Itu so nak jaga dia, banyakkan cash deposit machine, ataupun kalau kita nak suruh kawan kita transfer pun, relatif kita transfer pun, maybe ambil yang jauh sikit lah kan. Nama mak kita ke, bini kita mungkin boleh, dia tak detect kot. So bila nampak nama orang lain dia, bank okey je, tak adalah sampai siasat siapa ni. Tapi baik, tapi pastikan jangan terlalu kerap daripada orang yang sama. So bank akan query, kenapa? Siapa dia ni? Kenapa dia setiap bulan nampak dia transfer, siapa dia ni? Bank akan query, bank akan tanya. So kalau kita boleh jawab, contohnya dia customer tetap kita, okeylah. Ini masih untuk bisnes kecil ini masih untuk small business. Ya, ini untuk masih sebab mistake macam ni biasanya bisnes kecil yang buat. Betul. And dia terima cash goreng pisang dia 1,000 satu hari. Betul. Dia pergi masuk dekat lepas tu nombor 2 abang kakak dia yang transfer. Nama bapak sama. Kantoi. Ni masih small business. Teruskan.
So itu small business lah. So macam dengan 6 bulan punya bank statement, kalau kita jaga ending balance, kita jaga transaction, kita boleh je dapat loan at least 10,000 kan, macam tu. So kebanyakan orang tak yang reject biasa company ni, startup ni rejected dia punya loan ni sebab ni lah, sebab dia tak jaga macam aku cakap tadi, transaction tak jaga, apa semua, balance tak jaga. So bank dah tak percaya, maksudnya bank tak nampak kebolehan dia membayar daripada segi bila judging from the business transaction balance tu. Bakit kau akan bagi perkongsian untuk medium business pula tak? Medium business? Yes, contohnya macam orang buat online business macam mana, dia buka kedai Shopee macam mana untuk dapatkan business loan pula. Okay. Sebab soalan dah mula masuk ni dekat aku, dekat 10 soalan ni. Untuk macam medium business, kebanyakannya kalau diorang tak buat this fishy mistake, dia mistake aku cakap tadi, kebanyakannya okey je. Maksudnya apa-apa pun medium ke large ke ataupun small, yang paling penting macam aku cakap tadi ialah macam jaga ending balance. So daripada Shopee ataupun Lazada, aku pernah juga proses. So bila transaction daripada Shopee, bank okey je, bank tak query. Cuma macam aku cakap tadi, apa-apa pun bank tengok that transaction dan bank tengok ending balance tu, okey tak okey. So bank memang itu je. Kalau dalam bank statement, apa yang aku tengok dekat tu lah average ending balance, lepas tu average deposit and average withdrawal pun aku jaga. Ini maksudnya berapa dalam bulan 1 hingga bulan 6, berapa average kau punya business masuk kan. So yang kedua, berapa bank pun tengok berapa average duit kau keluar daripada business. So yang paling kena jaga ialah dekat part withdrawal. Maksudnya dalam masa 6 bulan, jangan sampai kau punya withdrawal dalam 6 bulan tu lebih daripada deposit. Kan? Kau punya pengeluaran duit tu lebih daripada kau deposit duit. So dekat situ dah menjadi red flag dekat bank. Maksudnya hari-hari bila dia tolak withdrawal, tolak deposit, kau punya balance macam menurun, maksudnya ending balance kau, dia pun tengok trend tau, trend balance kau daripada bulan 1 hingga bulan 6, adakah trend balance kau menurun ataupun menaik ataupun fluctuate ataupun stable. So trend balance trend balance dalam 6 bulan ataupun 6 bulan ni. So kalau stable okey lah, kalau fluctuate pun boleh dikata okey, tapi jangan terlalu fluctuate lah, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Macam hari ni balance kita 3,000, next month pula balance kita 200. Itu macam menjadi juga antara point untuk bank reject kita punya loan lah. So jagalah this ending balance. Pertama jaga ending balance, yang kedua jaga withdrawal part kita punya withdraw duit tu. Jangan sampai 6 bulan kita punya withdrawal lebih tinggi daripada kita punya deposit. Macam tu. Kalau kita pinjam duit company pun kan, kalau diri sendiri director pun nak pinjam duit company, kita ganti balik, masukkan balik duit dalam sebab kita jaga ending balance, sebelum bulan tu habis kita masukkanlah balik. Masukkan balik macam tadi lah aku kata, sama ada masukkan balik by kita minta orang lain transfer, jangan pada kita, seboleh-bolehnya elakkan, ataupun by cash deposit machine ni. Okey, contohlah aku ni aku punya business dekat Shopee ni, ending balance aku okey. Profit aku setiap bulan ada profit. Dan profit dia menaik, kadang-kadang maintain, naik. Bila aku nak buat loan bank untuk business aku, berapa lama jangka yang bank nak tengok? Untuk statement tu? 6 bulan punya statement. At least 6 bulan punya statement. Okey. Betul. So, untuk business, audience semua okey. Untuk nak business semua 6 bulan ke atas. Ya. Baik. Okey, teruskan. Untuk lepas tu selain kita bagi statement kita punya bank company punya bank account, kita boleh juga cakap dekat bank, okey aku ada another supporting income. Maksudnya kita bagi statement individual. So maksudnya benda tu membolehkan kita punya skor menaik dan loan kita boleh pergi lebih tinggi lah. Macam tu. Macam mana? Again. Sorry, again. Kita ada peluang untuk support kita punya income by kita bagi another statement, atau
kita bagi statement individual yang mengatakan kita pun ada income lain yang masuk dekat personal kita punya account. So maksudnya kalau kita submit dua-dua, kalau kita selain kita income business, kita ada income lain kan, income side income ke, buat Grab ke, buat Foodpanda ke, kita bagi juga sekali. So daripada situ bank scoring akan meningkat lah. Sebab dia bank nampak kita ada another supporting income, untuk bank nampak kebolehan kita nak membayar, sebab kita pun ada another additional income untuk bayar dia punya loan. Macam tu. Baik. Okay. So yang lain-lain kalau daripada segi lain tak ada sangat. Kalau company kita dah setahun, biasanya bank akan minta kita punya EA form lah, kita punya declared tax. Income tax. Income tax macam ni. So kadang bila bank dah dapat income tax ni, bank dah tak tengok sangat lah bank statement. Dia tengok income tax je. Ni untuk bisnes yang dah lama lah, yang dah declared tax. So daripada tax tu, kenapa bank dah boleh kira bank dah boleh agak berapa kita punya income sebenarnya. Oh, okay. So kadang-kadang bank akan tengok you punya tax dengan ada yang dia tengok you punya bank statement macam tu. Betul. Untuk bisnes yang baru, kalau tak pernah declare tax, dia akan minta bank statement lah. Untuk bisnes yang dah lama, dah pernah declare tax, so dia akan minta income tax lah. Macam tu. Okay. Ini soalan 37 minit lepas baru aku nak baca. Mac, minta tolong tanya, RPGT masih lagi kena waive ke kalau nak jual balik rumah yang baru siap? Rumah aku dah hanging lama, tak boleh dapat penyewa sebab MCO tak habis-habis ni. Ingat nak jual balik. Kau boleh jawab ke? Tak boleh tu. RPGT. Aku dalam RPGT ya. Aku dah lama tak buat mortgage. Okay, mortgage lama tak buat. Okay. Assalamualaikum Mac, maaf ganggu. Saya nak tanya speaker untuk space malam ni. Saya berumur 19 tahun. Apa nasihat untuk saya dan sebaya saya mengenai bank loan untuk kami sebagai contoh nak beli rumah or kereta? Ada any tips tak? Setahu saya, saya boleh buat credit card bila umur 21. Saya tahu sebab nak credit score time untuk umur sekarang tapi tak boleh. Dia untuk umur 19 tahun ni macam mana? Okay. Untuk nasihat untuk umur yang 19 tahun ke atas ataupun masih study, pertama jagalah skor. Maksudnya kalau kita tak boleh jaga skor dekat Secris lagi sebab tak ada loan dengan bank, kita kena jaga skor dekat Citos. Maksudnya kita jangan buat hal dengan Stelco, kita jangan buat hal dengan mana-mana selain bank ni lah, so that diorang tak ada report dekat Citos. So kalau Citos kita scoring okay lah. Yang kedua, pasal orang kata yang tak ada loan ni, biasanya bank susah nak lulus kan sebab tak pernah ada loan. Sebenarnya benda tu aku boleh cakap betul. Sebab apa? Sebab bank tak boleh measure kita punya karakter. Macam mana? Sebab dalam karakter ada juga skor. So sekarang ni kita tak ada skor dekat karakter. Sebab bank tengok kita ni macam mana pembayarannya, bank tak boleh judge kita. So credit card one of the easiest way, tapi credit card ni bahaya sikit, serius bahaya. Dia sebab kalau limit kau tinggi, kebanyakan kalau ikut statistik ya, sebab orang-orang bankrupt ni, pertama sebab personal loan kan, kedua sebab credit card, sebab diorang tersalah guna credit card. So sebab bila limit tu tinggi, lepas tu muda pula tak ada ilmu lagi, so diorang excited lah untuk credit card sebab credit card tu kau boleh waive je kan. Macam mana kalau aku sebagai parents, aku yang guna credit card tu untuk kuatkan dia punya, anak aku punya credit score, boleh? Kau yang guna credit card tu untuk dia apply, maksudnya kau apply, anak kau yang apply tapi kau yang jaga. That's way okay lah. Yes. So parents, supaya dalam usia yang muda dia boleh ada credit score yang bagus. Betul. So itu okey lah. Janji aku yang pegang credit card tu. Betul. Parents, kalau parents monitor okey lah. Kalau diri sendiri yang monitor, payahlah. Takut memang, kebanyakan orang-orang muda ni memang tergelincirnya. Aku boleh cakap, serius. Berapa dalam 70%, data kau dalam 70% akan tergelincir. Baik. Ini data daripada apa tu, Secris sendiri dengan data daripada apa orang panggil yang, kalau tak aku lupa nama dia. That one data tu. So credit card ni boleh tapi kena hati-hatilah. Sama ada parents yang jaga
Yang penting dah kalau kita apply, kalau tak guna tak ada record juga. So bila apply tu kena guna. Ya, okey, salam Mac, boleh tanyakan untuk startup loan tak? Bank mana yang ada produk ni? Startup loan. Bank mana yang ada produk ni? Baki. Startup loan apa? Untuk loan banyak tu. Kalau startup untuk startup business untuk lah. startup. Yes. Mostly bank ada. Tapi macam aku cakap lah, kena 6 bulan ke atas. Okey. So startup ni bila kau kena ada 6 bulan statement yang ke atas, dan kalau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan memang tak lepas lah. Dan 6 bulan tu provided kau punya bank statement okey, macam aku cakap tadi, cara-cara jaga dia tadi. Mac, nak tanya Baki, untuk bisnes, adakah bank-bank tengok kita punya speciality? For instance, if I'm very qualified doctor, if I am a very qualified doctor, a famous one, and I want to open a luxury clinic that costs around 10 to 20 million. Apa lagi dia tengok selain basic financial statements and all? Apa yang dia pentingkan? Baki? Dia pun tengok background kita. Yes. Kalau kita qualified doctor, one of the score boleh naik lah. Kita punya scoring boleh naik. And then kalau loan sebanyak that one 10 to 20 billion. Million. 10 hingga 20 juta. Financial statement tu semua selain tu apa dia tengok aku fikir. Financial statement untuk seorang doktor. Maknanya dia seorang doktor. Iyalah. Takkan personal nak buat 10-20 juta punya loan kan? Tak dapat kan? Tak dapat lah. Maknanya dia seorang doktor yang perlu ada sebuah bisnes baru boleh apply 10-20 juta ni, betul tak? Hello Baki. Alamak, terputus lagi. Kewangan masih di situ? Lim Sijing? Ya, dekat sini. Yes, di sini. Okay, terputus tadi. Lim, awak tahu tak untuk soalan ni? Saya pun nak tahu lah, like I want to know how BP Healthcare actually started out their business and all, because I'm sure they are a very small clinic or doctor profession since maybe a few 10 or 20 years ago lah. I also really want to know how they actually started from really small to until today. Tahu kan BP Healthcare berapa besar kan? Saya nak tahu. Okay. Mungkin Lim ada soalan ke ada benda nak kongsi? Saya ada soalan untuk Baki yang the same question as you. Macam parents bayar credit card untuk son or daughter, how do they actually bring up their credit score lah? Ini saya nak tahu lah. And actually the other thing is, kalau saya punya gaji dengan credit score tak match, is there any risk or any potential macam conflict dengan LHDN lah? Because the salary I'm getting, for example, any salary I'm getting and the credit that I'm using for the credit card, it's a quite big a difference. Let's say my salary is only 3,000, but my credit card limit is always around 5,000-6,000. Is there any risk for me? Just tanya Baki lah ni. Itulah, saya pun tak expert. Cuma tadi menariknya, untuk anak-anak muda nak ada credit score yang bagus, mak bapak kena kawal dia punya credit card. Itu yang saya tak faham, itu yang saya faham lah. Kita tunggu Baki masuk balik. Baki dah mesej saya, dia tak dapat masuk. Kewangan, ada pandangan tentang credit card untuk anak muda? Okay, based on the credit card kan, because macam salary 3,000, credit card limit maybe dalam 8 ke 10,000 lah, based on kita baru kerja, atau kalau macam kita ada jawatan tinggi, maybe credit limit kita akan tinggi, tapi dalam secret kita tak nampak the exact amount that we are utilising. Kita just nampak, memang akan nampak lah macam credit limit kita 6,000 and outstanding balance kita berapa dalam secret report. Tapi dia macam doesn't affect much lah basically. You just create your record, tapi kalau nak beli rumah dia akan tengok gaji jugalah, macam your salary is 3,000 and you nak beli rumah 500,000. So maybe akan ada masalah lah, because 500,000 rumah monthly around
2.5k. So memang tak lepas DSR basically. Baik. Okay. Okay. Baki dah masuk balik. Sorry. Aku selalu putus pula. Lain rumah ni kenapa? So Dapat dengar soalan Lim tadi? Dapat. Tadi dia tanya pasal credit card dengan credit card anak dia kan? Yes. Okay, jap. Sila bro. Sebelum tu aku jawab yang 10 million ke 20 million loan tu. Dia kata dia qualified doctor. Yes, qualified doctor, dia memang ada score yang okay. Dia akan effect the scoring. Yang kedua, 10 million dengan hingga 20 million punya loan. Macam mana kita nak qualify this loan amount? First, must be Sdn Bhd company kan, yang ada kita panggil paid up capital. Kalau bank panggil paid up capital yang mencukupi untuk this loan amount. So setiap bank dia ada kiraan yang beza berapa minimum paid up capital company tu ada. Paid up capital ni maybe aku boleh dalam simplified punya term, berapa value company kau. So biasa Sdn Bhd company, biasa sekarang kita boleh buka di Sdn Bhd company dengan RM1 paid up capital, kita boleh letakkan sebagai RM1. Tapi sebenarnya lagi banyak amount yang kita letak dalam kita punya paid up capital, lagi tinggi possibility kita untuk dapat loan yang big amount lah. So daripada financial statement tu, bank pun akan tengok lah kita ni dalam 2 tahun punya audited, untung tak untung kan. So kalau untung, dia ada kiraan dia lah, dia terlalu kompleks. Dia macam ada, bank pun sendiri dia ada sistem dia yang mengirakan kita berapa amount yang kita layak. So macam sekarang pun aku proses business loan kan. So aku masukkan diorang punya info daripada segi current asset, current liability, daripada situ baru kita boleh tahu amount dia. So daripada situ baru aku approve, this company approve berapa, macam tu. So okay, mungkin untuk next time kita boleh buka satu space untuk enterprise loan dengan Sdn Bhd loan. Ya. Betul, boleh. So kembali balik pada soalan Lim Si Ching, maybe you can ask again, Ken. Ya, boleh. For example, kita punya gaji sekarang 3,000. Tapi credit card kita every month kita guna 5,000 ke 6,000, tapi every month kita boleh clearkan 5 atau 6,000 credit card debt tu. Because we are sort of doing some small businesses lah, like personal side businesses, kita boleh bayarkan credit debt tu. So is there any effect on CTOS or LHDN ke? Okay, untuk this one, maksudnya you overuse the credit card limit or macam mana? Bukan overuse. Credit card limit tu maybe 10,000 lah, tapi we use the credit more than our salary. So okay, that's okay. Kalau macam tu, okay, tak kisah pun. Kadang memang gaji 3,000, credit card limit dalam 15,000. Macam tu, itu memang normal punya kiraan lah. Kalau kita guna lebih daripada kita punya salary, okay, as long as kita bayar lah. So kita bayar, as long as kita bayar, dan bayar tu mestilah sebelum due date. Dan credit card ni pula, bayar pula tak kisah kalau kita bayar full, kita bayar minimum amount lah, minimum amount yang dikira oleh bank. Oleh credit card tu biasa kita akan dapat statement tu akan beritahu berapa minimum amount kan. So if you use more than your salary, that's okay, not affect the scoring. As long as you pay, that's okay. Okay, thank you. Okay, salam Mac, saya lambat masuk space. Boleh tolong tanya tak, kalau PTPN tunggakan kena secret, memang nak buka account company tak lepas ke? Saya dah pergi dua bank tak lepas buka account bank. Dia ada tunggakan PTPTN, secret dia tak cantik, dia nak buka bank account untuk company. Macam mana Baki? Some bank memang dia agak strict. Dia akan tengok background director tu macam mana secret dia. So kalau director tu secret dia tak okey, memang tak lepas nak buka account bank, melainkan dia kena ada satu lagi introducer. Kita panggil dekat bank introducer yang bagi signatory untuk dia buka account, current account. Apa ciri-ciri introducer yang perlu ada? Introducer
introducer biasa dia tak tengok sangat. Dia just introducer ni ciri yang paling dia tengok, this introducer mesti ada 2 tahun ke atas punya bank account. Agak susah lah nak jumpa introducer yang macam ni. Macam introducer ni dia dah ada company account dalam 2 tahun, dah matang selama 2 tahun ke atas. So baru boleh dia introduce. Another way kalau dia tak boleh juga, macam aku cakap tadi, dia kena pergi PTPTN, minta reschedule dan bagi surat supporting ni dekat bank. Tapi ataupun try lah another bank. Kalau bank ni, 2 bank ni strict, try bank yang tak strict lah. Some bank memang tak strict sangat daripada segi current account ni. Atas apa yang kau tahu, bank mana yang tak strict untuk kes macam ni? So far kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, Maybank antara yang okey. Maybank antara yang longgar lah. Yang second CIMB, yang third another bank tu dia ikutlah rule dia. Baik. Okey, soalan, minta speaker explain sikit pasal CGC SME loan. Patut go with CGC? Aku pun tak tahu CGC ni apa. Okey. CGC ni memang corporate punya loan, company punya loan. Kalau dia pergi kat sini, this one aku tak nak cakap, takut aku downgrade CGC ke apa. Apa itu CGC dulu? CGC ni corporate guarantee loan, maksudnya dia bagi loan company, dia bagi loan kat kau tapi dia macam bank juga, dia macam bank. Dia macam bank, dia bagi loan company, itu je. Dia daripada agensi? Ada stand alone. Kerajaan? Swasta. Stand alone. Swasta. Okey. Swasta. So kau tak boleh jawab soalan ni? Kalau dia tanya advice aku, go for bank first lah. Because CGC's profit is very high. Profit. Apa dia? Profit? Dia punya interest agak tinggi. Okey. Okey, soalan. Salam Mac, boleh tolong tanya kalau nak guna credit card untuk FB ads sesuai tak untuk nak increase credit score? Monthly spend around 50k Facebook ads. Can. But credit card also ada limit. Kalau limit kau 15k je, tak boleh lah nak spend more. Kalau limit kau 100k, credit card limit ni macam mana bank tentukan adalah based on kau punya gaji ataupun income statement. Kalau gaji kau tinggi, credit card kau tinggi lah limit dia. Kalau kau ada credit card yang tinggi, limit yang tinggi, kalau kau kata okay tak guna credit card, yes okay, but must pay ikut tarikh tu lah untuk naikkan skor. Dia apa-apa pun boleh guna facility dekat bank, apa-apa pun kena bayar ikut tarikh dia. Kalau kita tak okey lah. Okey, soalan. Boleh tolong tanya tak, kalau kita baru terima surat daripada PTPTN mengenai bayaran balik bulan April, sedangkan bayaran dah bermula Januari, kalau kita buat pembayaran semua tunggakan pada bulan semasa, berapa lama tempoh untuk kita buat loan seterusnya? Panjang juga soalan ni. Faham bro? Ya, faham tak? Faham. Dia kalau nak clearkan balik debt record, sebab dia kata PTM baru keluar surat tu kan, tapi sebenarnya dah jalan. Kalau nak hilangkan balik macam aku cakap tadi lah, kena clearkan dalam setahun. Maksudnya dalam setahun kau bayar secara cantik. So baru dia move kau punya nombor, contoh nombor kau dekat Januari 2 bulan tak bayar kan. So Januari tu dia akan move ke belakang sampailah hilang, sebab tu aku kata setahun. Ataupun another way, kalau dia mampu dia pay off lah loan PTPN tu, nanti dia hilang lah dalam sikris. Baik. Soalan, cuba tanya pasal ASB loan. Okey ke nak ambil waktu ni dalam keadaan pandemik? ASB loan. ASB loan aku nak itulah. Dia tak ada idea. Tak ada idea, tapi kalau kau as long as dia long term investment, kalau kau expect short term tak okey lah kan. Kalau kau lepas tu kau kena kira balik, is it kau bayar interest more daripada kau profit kau kan. Kau kena kira balik, lepas tu kau kena bersedia dengan uncertainty. Contohnya tiba-tiba ASP umum 4%, 3% je, padahal kau punya rate dekat bank 3.5, 3.8 kan. So maksudnya kau bayar profit dekat bank tu, kau tak dapat profit lagi lah. Kau bayar bodoh je. Tapi ada satu loan ASB ni dia lama, sebab tu kau bayar rendah. Dia sampai 35 tahun, aku tengok sampai 40 tahun pun ada. Tapi kau sendiri ada ambil ASB tak? Tak, loan aku tak ambil. And so then ex-banker pun tak ambil ASB
Sebab kalau fikir jauh lah kan, kalau kita ni aku cakap pasal M40 atau Pandangan peribadi. M40 atau B40 punya market. Kalau kita expect one day dalam masa 5-6 tahun lagi kita nak buka apa ni, kita nak apply loan rumah kan, ataupun loan rumah lah terutamanya. Kalau kita dah ada SB loan, dia boleh jadi juga kita tak lepas sebab kita dah ada exposure yang tinggi. Faham tak? Kita dah ada loan yang tinggi dekat tempat lain. So bila dia kira-kira, contoh SB loan kau bayar 800 kan untuk 200,000 untuk berapa tahun? Sekian 20 tahun macam tu kan. So bila kau dah ada loan lain, bila dia tolak komitmen kau tak lepas. Sebab contoh kau dah ada SB loan 800, kau bayar kereta 500, dah 1,300. Tolak lagi kos hidup kau dekat KL 1,500. So dah 3,000. So kalau gaji padahal dalam kepala dia ASB tu untuk dia punya kebaikan, sekarang dah jadi liability. Betul. Dia dah jadi macam beban. Kalau bank, memang bank tak kira sebagai income lagi sebab kau buat loan. Bank kira sebagai liability. So bank akan masukkan komitmen tu sebagai kau punya liability. Faham. So kalau kau nak buat boleh, tapi jangan terlalu tinggi amount tu, jangan sampai 200,000. Buat low amount so that kau ada comfort, kau ada extra. Kalau kau ada gaji nanti kau ada lepas tak tolak kau ada extra lagi untuk kau buat another loan, contoh loan rumah. Macam tu. Baik, beli Bitcoin nak Baki. Okey, soalan. Saya nak buat personal kalau kita tak ada record, boleh jadi kita punya loan tak diluluskan sebab kita tak pernah ada record loan. Kalau kita pernah ada record kita okey ke tak okey, dan ability to pay, berapa income kita, boleh support tak bayaran personal loan. Kalau dia tanya tempat mana yang okey yang senang lulus, aku tak tahu. Sebab aku they can try lah mana-mana yang dia rasa okey, tapi itulah personal loan ni memang not advisable at any apa-apa pun. Kalau kau macam bukan terdesak ke, bukan apa-apa, kau saja nak buat, memang jangan. Sebab memang memang statistik dah tunjukkan dekat Malaysia ni personal loan ni memang killer. Dia yang membuatkan orang bankrupt. Dalam 100 orang, berapa orang yang jadi bankrupt sebab personal loan? 75%. Wow. Personal loan ni kau dapat duit banyak, Mac. Lepas tu kau enjoy macam-macam apa semua. So kebanyakan orang guna personal loan tu untuk enjoy ke? Itu yang kau nampak atau macam mana? That's it. Betul. Orang memang guna untuk enjoy. Kalau guna untuk bisnes pun bisnes tak, contoh tiba-tiba belum dapat bisnes, baru nak start, waktu kau buat personal loan, kau guna untuk, lepas tu bisnes kau tak mendatangkan return untuk membayar, so kau terciduk lah. Aku ingat dalam satu ayat dalam kepala aku ni, nak buka bisnes pakai duit sendiri, nak meluaskan bisnes pakai duit bank. Betul. Okey, pandangan. Aku setuju dengan benda tu. So bila kau nak, maknanya kita jangan buka bisnes kita pakai duit bank. Betul. That the most advisable. Kau bila nak buka bisnes, siapa pun dalam ni yang nak buka bisnes, tolong jangan buat loan. Ataupun sebab apa? Sebab bisnes kita ni belum ada jaminan yang boleh membayar balik loan kita ni. Belum ada jaminan lagi. Sebab tu that kata-kata tu, dia kata bila nak expand tu baru buat loan. Sebab dah ada jaminan untuk membayar loan. Dan bila nak expand ni buat loan, kita kena kira balik. Kita kena tengok balik apa tujuan kita buat business loan. Contoh nak beli mesin, okey, dengan beli mesin kita dapat tingkatkan production. That's okay. Dan kita ada, contoh kita ada average lebihan bulan-bulan 3,000. Kalau bayar loan dalam 1,000 ke bawah, okey lah. Okey, soalan. Boleh tolong tanya dekat Baki tak, apa beza restructure dan reschedule PTPTN? Better buat restructure atau reschedule? Soalan daripada Amin. Restructure and reschedule. Reschedule ni dia akan panjangkan tenure kau punya loan dan dia akan efek kau punya tempoh bayaran lah. Maksudnya contoh sepatutnya tempoh bayaran PTPTN kau 2 tahun je, tapi bila reschedule dia jadi 3 tahun. Tapi bayaran jadi rendah lah sebab dia ada ni, tapi kau bayar interest tinggi. Dia ada interest yang dia orang upah yang ada interest yang dia orang charge bila dia reschedule sebab dia panjangkan tenure.
Yang kedua, pasal restructure ni dia tak memanjangkan tenor. Dia adjust balik amount bayaran tahun pertama kau ataupun macam mana. 6 bulan pertama, contoh yang kau kata kan, PTN aku nak schedule aku punya ni, restructure aku punya ni. So aku mampu bayar 200 je untuk 6 bulan pertama. So diorang schedule lah 200 sampai bulan ke-6, bulan ke-7 dia akan naik lagi lah. Maksudnya dia akan balik kepada kiraan dia asal. Dan yang pastinya bila restructure ni, bayaran awal kau kalau rendah, nanti lama-lama bayaran akhir jadi tinggi. So kalau antara dua ni aku prefer reschedule. So that kau tak perlu restructure again bila tiba-tiba kau tak mampu lagi, macam tu. Baki, aku nak bagi cadangan sikit untuk soalan PTPTN punya restructure, reschedule ni kan. Semua masalah student yang ada pinjaman PTPTN ni, kau buat satu video YouTube. Kau lukis. Okay. Serius, sebab space ni aku tutup kejap lagi, orang dah tak ingat dah. Yeah. Kau buat YouTube, kau ambil papan whiteboard, kau tulis kat situ, lukis, bagi diorang faham supaya diorang tak ada masalah kewangan ni. Okey, kita bergerak kepada soalan lain. Untuk owner enterprise, LHDN akan bagi borang B lepas declare tax. Apa kriteria dekat borang B ni? Bank akan tengok untuk approve loan. Biasa ada idea? Dia tengok loan tax kau bayar dan bank sendiri ada kiraan daripada tax kau bayar tu. Bank Okey, soalan. Macam saya kerja government tapi masih kontrak lagi. Lebih baik saya tunggu lepas untuk beli rumah atau buat personal loan untuk beli rumah? Faham tak tunggu soalan lepas dia? Untuk beli rumah. Saya tunggu LPPSA. Ya, kalau in contract better dapatkan confirm punya position. Dia satu kontrak memang kebanyakan tak lepas loan rumah. Okey. Dia kerja government yang ada kontrak. So nak kena kerja tetap lah baru dapat personal loan tu. Betul. Biasa bank akan tanya kita ni kerja tetap ke kerja kontrak, ataupun bank ni biasa daripada sistem dah dapat detect lah kita ni kontrak ke tetap. Daripada payslip pun dah boleh tengok. Kadang dalam payslip memang stated kita ni permanent ke, kita ni kontrak. Biasanya kontrak ni tak lepas lah loan. Sama ada bank akan minta guarantor ataupun tak lepas tu je. Okey. Aku bukan orang government, so aku tak tahu. Boleh tak tanyakan if guna supplement credit card boleh ke build credit score? Boleh je. Boleh. Supplement credit card atas nama sendiri. Ya, boleh lah. Supplement credit card atas Boleh suggestkan credit card apa untuk beginner untuk naikkan credit score? Nah, all credit card can boleh naikkan credit score tu lah. Okey, yang ni panjang ni, 3 soalan ni akak dia bagi. Okey, lagi 17 minit kita habis. Okey. Sebab banyak ni. Okey, korang yang sedang mendengar, better kalau ada soalan lah, korang boleh direct dengan dengan Bakir. Malam ni kita just interaksi je. Soalan yang masuk aku tanyakan supaya lebih ramai faham. Korang boleh follow Bakir dekat sini, dia sebagai speaker, dan yang lain-lain juga. Kewangan graduan pun okey. Kausa yang nama tulisan Jawi ni pun okey. So aku bacakan, aku tapis kejap soalan Akak Ra ni sebab banyak sangat ni. Okey. Dia nak kongsi. Okey, kejap. Bagi Zen ni aku kongsikan apa yang dia tulis. Kan? Salam Mac, point nombor 1. Aku rasa nak jawab satu soalan pasal credit card tadi. Kalau terguna lebih dari gaji, should be no problem. Tapi make sure at least 5% dari outstanding tu. Nombor 2, berkenaan PTPTN, memang kena bayar dulu tunggakan PTPTN tu dan cuba clearkan semula sitos dulu dalam tempoh at least 6 bulan lepas dari pembayaran tunggakan. So bank boleh consider lagi untuk loan tu. Nombor 3, cadangan untuk yang clear sitos. Yang nak buat loan tapi tak ada komitmen, dari buat credit card, better buat ASB loan at least. ASB punya rate tak tinggi macam credit card. Credit card tinggi rate dia around 18% tahu. ASB ni membantu dalam penambahan DSR kita nanti. Okay, thank you Ra. Okay, 10 minit lepas. Salam Mac, tolong tanya dekat speaker, boleh tak? Boleh minta loan guna account bank statement company tapi untuk tujuan personal. Boleh Apa-apa, sorry? Boleh minta loan bank
boleh minta loan guna account bank statement company tapi untuk tujuan personal. Ya. Contoh nak beli kereta dan rumah. Boleh Boleh kan? boleh. Biasa bank tak query kau loan kau ni untuk apa? Normally lah. Biasa kalau personal loan bank tak tanya nak guna untuk apa, tak tanya. Alright. Aku rasa ini soalan yang terakhir. Ada banyak lagi aku tak baca, korang boleh add lah Bakir nanti Salam nak tanya Bro Bakir, loan perniagaan perladangan. Contohnya saya nak buat penanaman semula kelapa sawit. Ada tak loan untuk macam ni? Ya, boleh pergi try jumpa Agrobank. Agrobank untuk pertanian memang dia support. Baik, pertanian sampai kiamat pun kita akan perlukan benda-benda ni. Dan Agrobank memang khas untuk pertanian. Okay Bakir, ada apa-apa yang kau belum kongsi tak? Any special tricks untuk jorang ni, audience? Tak ada kot. Aku boleh cakap setuju kot dengan tadi apa Ra tu cakap kan. Betul. Yes. Instead of credit card buat SSB loan, tapi SB loan jangan ambil sampai max 200k, and then daripada segi rate yang dia cakap tu betul. Rate credit card sampai 18%, rate SB sampai 35%. Dan SB ni memang bila dah sampai tempohnya, bank akan kira sebagai kita punya aset. Tapi different bank, different kiraan dia lah. Contoh Bank Muamalat kan, Bank Muamalat kata SB ni dah 2 tahun, so tak perlu kira sebagai dia punya liability macam tu. So dia satu credit card ni and personal loan not advisable lah. Memang tak di-advise. Credit card, personal loan not advisable. Betul. Alright. Okay, last words. Kata-kata penutup. Last word Yalah, from now kalau kita belum ada, ada masa nanti aku share link, pergi check sitos dengan sikis korang kan. Sometimes kita tak tahu pun telco report kita dekat sitos, tiba-tiba sitos kita blacklist. So you can always buy that sitos report dalam RM20 macam tu, RM20 ke bawah. Secret report pun kita boleh saja tengok. Maybe kita pergi dekat link bank negara ni, kita try download kita punya secret record. So untuk yang contoh kita dah ada record yang buruk, don't worry, memang ada je peluang untuk kita betulkan balik, sama ada macam aku cakap tadi, kita bayar balik cara betul dalam masa setahun, 6 bulan ke setahun. Dan kita sama ada kalau kita mampu, kita pay off lah. Kalau credit card tu kita tak bayar elok kan, contoh RM5,000, kita azam lah untuk bayar debt RM5,000, kita potong credit card tu. So sebenarnya, dan aku nak share, hidup tanpa credit card ni memang sangat tenang sebenarnya. Bahaya kalau kita dah start ada credit card ni, bila tiba kadang benda bukan compulsory pun, bila keperluan ni tapi kita swipe je. Macam tu. Dia bahaya kalau kita tak pandai kontrol. Betul. Bahaya kalau tak. Kalau kita pandai guna, aku rasa banyak manfaat dia. Dia ada macam apa point collection apa semua tu kan. Yes. Okay, ni ada satu komen yang agak menarik daripada Mirul. Masalahnya nak ada skor pertama tu yang susah. Apply credit card tak lepas, kereta tak apply, rumah tak lepas. Mungkin sebab tak declare cukai. Macam mana tu? Kena tengok balik why tak lepas. Itulah macam aku cakap. Bila why tak lepas tu, kau kena check balik ada sitos dengan secret record kau, sama ada sitos kau maybe ada something. So daripada situ kau boleh dah cipta rekod kau dengan bayaran yang baik. Kalau tak lepas tu, always check again. Sama ada kita tanya banker kita tanya balik banker yang kita apply tu kenapa tak lepas. Kalau dia bagi tahu, okey lah. Kalau tak bagi tahu, kita kena self initiative pergi check sendiri kita punya skor. Baik. Dia tak proses. Okey, Kausa, ada apa-apa kata-kata penutup? Aku just nak tekankan lagi apa yang Bakir cakap tadi pasal credit card lah. Aku nak share sikit pengalaman. Aku dulu kat bank juga. So aku pernah tanya head of credit card ni lah, credit card department. Kenapa dia buat yang kita boleh beli bayaran 0% tu. Contoh nak beli iPhone bayar 0%. Kenapa bank boleh bagi? Sebab dia kata 8 daripada 10 akan gagal bayar. Benda tu. Betul. Ni bank aku punya statistik lah, bank lain tak sure lah. So memang orang kita rasa kita boleh disiplin apa semua kan, tapi most likely benda tu dia akan, sebab dia tak sedar kita swipe 100, 200, lama-lama dah sampai limit.
tahu-tahu dah penuh. Mostly yang aku jumpa memang macam tu lah. So kalau boleh sebenarnya jangan ambil lah credit card. Kalau tanya aku lah. Sebab statistically 8 per 10. So adakah anda orang yang dua yang bagus urus perbelanjaan? So kalau betul boleh lah apply credit card. Okey, Kausa, Bakir, apa bankrupt sebenarnya? Bila aku dikatakan bankrupt, apa sebenarnya benda tu? Selain daripada tak boleh keluar negara. Bankrupt apa? Tak boleh pegang apa-apa jawatan rasanya. Jawatan dalam company. Yes, tak boleh ada account bank pun tak boleh. Melainkan kau kena declare untuk dapat pendapatan, kau kena beritahu lah kau kena ada account bank. Betul, account bank boleh ada satu je. Untuk pendapatan kau terima. Betul, tu saja. So kalau kau simply nak buka account bank, tak boleh. Lagi? Tak boleh keluar negara. Masalah buka bank. Lagi? Bankrupt. Memang kau kena jual semua aset kau yang ada lah untuk settlekan hutang. Biasanya tak boleh ada jawatan nanti. Ya? Tak boleh pegang tak boleh buat apa-apa pinjaman. Tu of course lah. Jawatan tak boleh. Kau tak boleh nak bagi jadi bos ke apa-apa semua, tak boleh lah rasanya kan. Kan kau sah? Itu seingat aku dulu yes lah. Kalau jawatan tinggi of course diorang HR diorang ada screening. So kalau kau adalah seorang yang bankrupt, most likely biasanya susah lah nak dapat macam tu lah. Dia bukan tak boleh tapi most likely tak lepas lah. Okey, bila kau cakap 8 daripada 10 ada masalah kredit kad ni, berapa macam mana berapa peratus yang jadi bankrupt dalam masalah kredit kad ni? Bakir, kewangan, Kausa? Maybe 40 macam tu, sebab nak ke arah bankrupt ni dia jauh sikit perjalanan dia. Maksudnya bank akan refer kita ke another agency dulu, AKPK. So this AKPK yang akan consult kita sebelum kita di bankrupt kan. Tapi biasa yang di bankrupt kan ni biasanya memang dah tak ada choice lain lah. Bila dah restructure loan dengan AKPK pun dia tak dapat bayar dengan AKPK, baru dia declarekan sebagai bankrupt. So dia ada proses dia tak sesimple kita dapat bayar ke bankrupt. Tak, dia Malaysia ni helpful jugalah daripada segi benda-benda macam ni. Malaysia agak helpful Dan dia ada limit Mac. Maknanya tak silap aku yang latest 50,000. 50 kan? Betul, 50,000. Sekarang so kalau hutang kau 50,000 tak boleh bayar, baru kau boleh kena declare bankrupt lah. Let's say hutang untuk berapa lama? Berapa lama tu aku tak sure Mac. Mungkin Bakir tahu. Dia as long as kau paid the amount, dia ada kiraan dia. Aku tak ingat. So kau dah contoh kau dah bayar 50%, maybe kau dah boleh ditarik bankrupt. Okey, kewangan, kata-kata penutup. Aku tak ada tanya head credit card dekat bank aku lah. Tapi bagi aku credit card tu sebenarnya menolong dan membantu. Kalau macam siapa kerja dekat bank aku semua cashless, pergi kafe pun kena guna kad untuk bayar apa-apa makanan. So sebenarnya credit card tu membantu untuk buat credit score lah basically. Just penggunaan penggunaan yang within your punya within your limits lah. Within your means lah, bukan beyond your means. So basically itulah. Itulah, aku memang aku sama sependapat dengan Kausa, memang not advisable this one. So memang kita rasa kita baca dapat poin apa, so memang kita rasa kita boleh discipline, tapi end up makan memang tak boleh pun. This darah Malay ni memang lain. Dia macam kau nampak PS4 memang kau beli, kau swipe je, mentang-mentang kau ada credit card kan. Actually dia ada penerangan psikologi kan. Sebenarnya kita memang akan lebih mudah berbelanja lah bila pakai kad ni. Sebab kalau kau perasan lah, kalau kau cuba bayar cash 100, 200, kau akan rasa berat tau nak bayar. So kau akan fikir banyak kali berbanding kau pakai kad. Sebab tu orang memang mudah terjatuh lah ke dalam skim credit card ni. Okey. Seorang 2 minit memandangkan kita ada 6 minit untuk tutup. Seorang 2 minit. Kausa, Bakir, kewangan. Moratorium. Maybank buat keuntungan selama COVID pandemik ni. Moratorium, pandangan anda macam mana untuk PKP full lockdown? Kausa dulu. Kalau pendapat aku, bank perlu bagi, sebab kalau kita tengok moratorium ni, dia sebenarnya banyak membantu M40 tau. Dia bukan bantu B40, sebab orang B40 most likely dia orang tak berhutang dengan bank.
Diorang biasa hutang, adalah dia pinjam sesiapa ke, Aeon ke apa. So benda ni tak tertakluk bawah moratorium tu kan. So pada aku bank patut bagi sebab, tapi bukan blanket macam sebelum ni lah, bersasar lah maknanya. Mungkin pendapatan bawah 10,000 sahaja. Ni pendapat aku je lah, sebab dia memang boleh bagi. Tapi tak payahlah bagi lama-lama, dalam 2 bulan ke cukup lah sebenarnya. Baik. Baki? Ya, aku pun sependapat dengan kau, Sar. In fact pun sebenarnya banyak bank dah umumkan dia orang time PKP ni, time lockdown ni, anyone yang ada difficulty untuk bayar boleh come to bank untuk minta. Sama ada kalau bank tak bagi moratorium pun dia akan reschedule, dia akan susun balik jadual kita, sama ada rendah dan tinggi, panjangkan tenor kita. That's why kalau ada sesiapa yang ada kesusahan ataupun yang dibuang kerja apa semua, always jangan rasa kita ni tak boleh approach bank. Sebenarnya kita boleh approach and minta advice diorang. Diorang boleh advice, and banyak bank aku dah baca surat khabar sebelum ni. Tadinya Bank Islam, BSN, Bank Rakyat, semua boleh bagi lagi another moratorium ataupun reschedule. Diorang boleh tolong kita. Nak bayar legal fee lagi, bank charge kita legal fee apa semua, pening. So better boleh bayar. So kalau tak boleh bayar, jumpa bank, kata minta surat apa semua. Ataupun last choice, paling last sekali, jumpa AKPK lah. AKPK akan consult, AKPK akan deal dengan bank juga. That's the last choice. Okay. Kewangan, 2 minit. Moratorium tu aku sebab kerja bank lah, bank perlu profit untuk bayar bonus aku, tapi sebab humanity punya immunity punya ni, aku beranggapan moratorium tu perlulah. Macam kau cakap, golongan blanket je lah. Cuma nak proses tu macam sekarang kan kau kena pergi bank, pergi walk in ke counter kan, macam sebab ramai orang dekat bank. So macam proses tu kalau boleh dimudahkan lah, macam tak perlu nak ke bank, maybe kau boleh email je, tapi kita nak verification dengan authorization tu maybe susah lah, ambil masa lama. Cuma nak mudahkan peminjam je lah. Baik. Basically. Alright, so thank you semua. Aku rasa dekat 10-15 soalan aku tak baca dekat DM ni. So aku nak minta maaf. Korang boleh follow speaker-speaker yang aku baru berborak tadi. Diorang lebih pakar dalam hal kewangan dan boleh kata ketiga-tiga daripada mereka adalah ex-banker. Atau Baki masih kerja dekat bank? Aku bank, tapi aku Singapore. Okay. Masih bank. Kewangan pun masih bank. Okay, so kau sajalah X. Yes. So korang boleh add diorang, follow diorang, DM diorang segala soalan yang tak terjawab malam ni. So aku nak minta maaf segala kekurangan. Terima kasih kepada semua speakers, semua yang bertanya, semua yang message dekat DM. Kita jumpa lagi next time, tak tahu bila, tapi topik yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tekan end. Okay. Thanks, mate.